maka masa yang sesuai akan ditetapkan oleh Majlis Tertinggi untuk kita mengadakan satu persidangan agung khas untuk membincangkan proses, prosedur dan juga aturan-peraturan, termasuk juga yang berkaitan dengan pindaan perlembagaan yang mungkin perkara ini akan disentuh oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti. Sebagai pengurusi jawatankuasa pengurusan juga, saya nak menjelaskan sedikit. Ada perkara yang berkaitan dengan urusan ibu pejabat, iaitu perkara yang disebutkan ialah isu kelewatan memproses keahlian baru. Ini juga telah pun dibangkitkan oleh beberapa pihak perwakilan yang minta supaya proses ini sepatutnya tidak menimbulkan apa-apa masalah. Kerana pindaan perlembagaan parti telah pun kita buat lama dahulu. Saya sendiri telah membentangkan yang antara lain menyebutkan bahawa setiap orang Melayu berhak untuk menjadi ahli UMNO. Dan oleh sebab itu proses untuk menjadi keahlian itu sudah pun dipermudahkan. Lebih-lebih lagi kerana waktu sekarang ini kita tidak memerlukan apa-apa bayaran untuk menjadi ahli. Bermakna apabila seseorang Melayu bermohon untuk menjadi ahli UMNO, maka secara automatik dia diterima dan dia disahkan untuk menjadi ahli UMNO. Cuma dari segi pentadbiran saja. Dan ini saya dimaklumkan oleh Setiausaha Agung, kita ada proses sistem secara online yang telah pun kita mulakan sejak tahun 2010. Dan dengan cara begitu sesiapa saja yang ingin mendaftar untuk menjadi ahli boleh berbuat demikian melalui bahagian masing-masing. Dan yang penting ialah bagaimana bila sudah didaftarkan secara online, jawapan rasmi diterima bahawa mereka sudah pun menjadi ahli UMNO. Dalam persidangan ini, Pansri Pengurusi usul yang berkaitan dengan pendidikan antara lain samaan dengan usul agama telah pun dibentangkan. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas sokongan daripada semua wakil-wakil dan perwakilan sekian tentang usul agama dan pendidikan. Khususnya yang menyentuh tentang pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Iaitu pelan ini yang telah pun diuruskan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Hasil perbincangan yang telah pun saya lakukan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden yang bersetuju bahawa selepas hampir 40 tahun berdasarkan laporan Razak yang telah pun lama dibentangkan dahulu, sudah sampai waktu dan ketikanya kita membuat satu kajian yang menyeluruh tentang di manakah sistem pendidikan kita berada sekarang. Apakah proses penambahbaikan yang perlu kita laksanakan supaya untuk tempoh yang mendatang ini menerusi sistem pendidikan kita, maka ianya akan dapat melahirkan suatu generasi masa depan kita yang bukan saja terdidik dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kepakaran, tetapi juga berakhlak mulia, beretika dan mempunyai adab tertib sopan santun yang sesuai dengan kehendak masyarakat, agama dan negara kita. Saya ingin menyatakan bahawa ianya sudah pun kita mulakan laksanakan pada tahun ini, iaitu daripada tahun 2013 menjangkau tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. Saya nak menyarankan supaya biro-biro pendidikan UMNO yang sudah lama tertubuh di semua bahagian mengambil peranan utama ke hadapan, bukan setakat untuk mengetahui tentang wujudnya pelan pembangunan pendidikan Malaysia, tetapi terlibat secara langsung bagaimana ianya dapat diterjemahkan di semua peringkat, terutamanya di peringkat akar umbi, kerana tidak ada suatu anggota kita yang terkecuali daripada mendapat kesan dan faedah daripada pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini. Seperkara yang telah pun disebutkan oleh beberapa pihak perwakilan yang berucap ialah tentang pentingnya kita bertegas dalam nak melaksanakan pelan ini. Dan saya ingin menyatakan selaku Menteri Pendidikan yang diberikan amanah, kerajaan tidak akan berdolak-dalik. Kita akan terus bersikap tegas untuk melaksanakan segala perakuan yang telah pun dibuat dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini. Tidak kira suaranya datang pada mana pihak sekalipun, kerana tujuan dan matlamat yang telah pun digariskan dalam pelan ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengangkat martabat
masyarakat Malaysia ke suatu kedudukan yang lebih tinggi menerusi sistem pendidikan negara kita. Seperkara yang telah pun saya sebutkan juga dalam ucapan, terutama waktu saya meresmikan persidangan pergerakan wanita, pemuda dan juga puteri, ialah saranan saya supaya pendidikan Islam sepanjang hayat dijadikan sebagai suatu dasar utama untuk menyebarluaskan pengetahuan, ilmu dan kefahaman kita tentang Islam itu sendiri. Saya ingin mengucapkan terima kasih di atas sokongan semua pihak tentang saranan ini. Dan untuk itu saya telah pun berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden kita supaya college community yang sudah pun kita tubuhkan sekarang ini dapat kita perluaskan peranannya. Bukan saja mewujudkan college community Islam mengenai pendidikan Islam, tapi college community yang sudah sedia ada, di mana program-program latihan khusus yang kita laksanakan sebagai satu bahagian program pendidikan sepanjang hayat dapat juga diintegrasikan dengan program pendidikan Islam sepanjang hayat yang saya sebutkan tadi. Setakat hari ini sudah wujud 85 college community dan program-program yang berkaitan dengan pendidikan Islam yang saya sarankan itu akan kita masukkan dalam program di college-college yang berkenaan. Saya ingin memaklumkan bahawa model pendidikan Islam ulul albab sebagaimana yang juga dicadangkan dalam usul pendidikan ini akan diperluaskan pelaksanaannya bermula pada tahun hadapan. Dan buat masa ini terdapat 4 buah sekolah agama bantuan kerajaan di Terengganu yang telah pun melaksanakan model ini. Dan buat permulaan, perluasan pemelaksanaan model ini akan melibatkan sebuah sekolah agama terpilih bagi setiap negeri. Yang ini akan kita mula laksanakan insya-Allah pada tahun 2014 yang akan datang. Di mana menerusi model ini, selain daripada pelajar dapat mempelajari mata pelajaran biasa, maka para pelajar juga dapat disasarkan untuk khatam hafazan sebelum tamat SPM. Dan ini adalah sebahagian daripada tuntutan yang dikehendaki oleh sebahagian besar daripada masyarakat Islam kita yang ada di negara kita ini. Program ini yang berasaskan pada prinsip Quranik, ensiklopedik dan juga ijtihadik diharapkan dapat membentuk pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi pencapaian akademiknya, tetapi juga cemerlang dari segi pengetahuan dan penghayatan agama Islamnya. Dari segi pengurusi tetap, isu PTPTN juga telah pun dibangkitkan di persidangan ini. Juga dia telah pun disentuh oleh mahasiswa nasional yang minta supaya usaha dibuat untuk menambah baik PTPTN dan nak ditentukan supaya ianya lestari, boleh sustainable untuk jangka masa yang panjang. Kerana apapun yang kita sebutkan tentang masalah PTPTN, ia adalah salah satu daripada inisiatif yang telah pun diambil oleh pihak kerajaan kita, menyediakan peluang pendidikan sampai ke tingkat yang tinggi menerusi bentuk bantuan pinjaman yang telah pun disediakan, yang telah pun diberikan manfaat pada lebih daripada 2.2 juta pelajar kita di seluruh negara. Cadangan yang telah pun dibuat adalah untuk melihat bagaimana ianya dapat diperbaiki lagi. Saya ingin menyatakan bahawa proses ini sudah pun bermula, kajian-kajian terperinci sudah pun dibuat. Ada beberapa perkara yang akan kita kemukakan pada pihak kerajaan tentang proses penambahbaikan termasuk cara pembayaran balik, iaitu tentang mengenai dasar pinjaman boleh ubah. Ada yang mencadangkan supaya kita perlu mengkaji dan tidak semestinya mahasiswa yang mendapat ijazah, orang kata kelas pertama saja, yang layak diberikan insentif dan potongan ataupun dijadikan ianya sebagai beasiswa, tetapi juga pencapaian pelajar Bumiputera yang lain boleh diambil kira sebagai satu cara untuk memberikan galakan pada mereka. Perkara ini insya-Allah akan kita teliti dan kita halusi dan kita akan umumkan dalam tempoh masa yang tidak berapa lama lagi. Sistem pengurusan pentadbiran berasaskan sekolah yang disebut secara ringkasnya PBS ini juga dibangkitkan, di mana dinyatakan bahawa ia
menyebabkan sebahagian besar daripada tenaga pengajar ataupun guru kita menghadapi masalah. Saya nak nyatakan ini adalah hasil daripada kajian yang telah pun dibuat oleh pihak Kementerian Pendidikan beberapa tahun yang lepas, iaitu mengambil kira pandangan masyarakat umum bahawa sistem pendidikan di negara kita ini banyak menjurus kepada peperiksaan. Setiap kali memang ada peperiksaan awam diadakan. Maka disebabkan itu, cara pembelajaran pengajaran banyak tertumpu kepada usaha untuk mencapai orang kata straight A's dalam peperiksaan awam. Dan ini sebenarnya bukanlah menjadi tujuan utama mengapa pelajaran itu diberikan kepada pelajar-pelajar. Maka atas dasar itulah kita telah pun mengubah sistem itu pada sistem pentaksiran berasaskan sekolah ataupun school-based system. Yang menjadi masalah sekarang inilah bukan dasarnya. Yang menjadi masalah ialah cara pelaksanaannya yang dikatakan menyebabkan bebanan terpaksa ditanggung oleh guru-guru. Saya ingin memberikan jaminan bahawa perkara ini akan kita atasi dengan sebaik-baiknya. Langkah sudah pun bermula dan saya telah mengarahkan kementerian kita sendiri untuk mengambil inisiatif untuk memperbaiki sistem akses kepada maklumat yang nak disampaikan pada pihak kementerian, dan saya jangka pada April 2014 maka ianya akan dapat kita laksanakan secara yang lebih berkesan dan tidak akan dianggap sebagai suatu bebanan kepada pihak guru-guru kita di seluruh negara. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyatakan di sini bahawa untuk beberapa peringkat masa kehadapan, tumpuan pihak kerajaan untuk memperluaskan pembelajaran dan pendidikan Islam ini akan kita laksanakan secara lebih terancang dan lebih tersusun lagi. Bagaimana yang telah pun disuarakan dalam usul agama, kita melihat tentang pentingnya pendidikan Islam itu menjadi asas dan teras pada usaha kita untuk membenting daripada pengaruh-pengaruh yang boleh membawa kesan kepada akidah umat Islam dalam negara kita. Maka sebab itulah saya ingin menyatakan sini bahawa usaha sebegini yang telah pun kita buat selama ini menerusi sistem pendidikan negara kita akan kita perkukuhkan lagi di masa-masa yang akan datang. Itulah saja beberapa perkara yang saya nak sebutkan sini. Saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para perwakilan yang telah pun mengambil bahagian membahaskan ucapan dasar Presiden dan juga membahaskan usul yang berkaitan dengan agama dan pendidikan khususnya, dan saya menjelaskan satu persatu perkara-perkara yang telah pun disebutkan tadi, walaupun banyak perkara-perkara lain yang tidak dapat disampaikan segala-galanya sudah pun kita catatkan dan insya-Allah akan kita berikan perhatian dalam pelaksanaan kita di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.